Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim, Sahih Fiqh Sunnah. Kita nak sambung bab penceraian melalui keputusan pengadilan. Cerai melalui mahkamah, kita kata cerai melalui mahkamah ataupun atas keputusan hakim, pengadil, qadi lah. Tok qadi, tok hakim tu sama dah. Jadi keputusan dia tu, jatuh hukum tu ganti dah penceraian. Biasanya penceraian ni atas kuasa suami dah. Pada asalnya cerai-cerai ni atas suami lah. Iaitu cara tolak lah hak biasanya. Tapi ada keadaan tertentu kuasa untuk mencerai ni berpindah daripada hak suami kepada hakim. Hakim berhak lah menceraikannya dalam sesuatu tertentu lah dah. Contohnya kita bicara sebelum ni ilak dah. Ilak ni kalau lebih 4 bulan bawa ke mahkamah dah boleh jatuh hukum kerana dia hanya 4 bulan tu maksimum dah. Lebih 4 bulan dia beri pilihan nak teruskan ataupun nak cerai. Kalau dia tak putus pun ke pihak pemerintah ataupun hakim tu boleh putus, kena cerai lah. Dia tak siap putusan nak tangguh lagi, tak setubuh lagi dengan isteri dia, tak bersama isteri dia, dia boleh hakim boleh ceraikan suami isteri tersebut. Yang kedua zihar. Zihar pun 4 bulan dah. Zihar ni sebenarnya bukan cerai. Tapi kalau lebih 4 bulan pun boleh pihak berkuasa ambil alih dah. Dan dia kena kafarah, nak bayar kafarah. Dan dia kena berusaha membalik lah. Ketidak, pihak berkuasa berhak juga dah. Hakim berhak putuskan 4 bulan dah. Lepas tu li'an. Li'an ni memanglah automatik. Apabila dia telah sumpah laknat 4 kali, 5 kali lah. 5 kali suami, 5 kali isteri. Dia keempat kali lah dia kata isteri berzina. Dia kata apa gitulah. Yang kelimanya dia sumpah laknat. Isteri pun menafikan suami dia 4 kali dengan nama Allah dah. Sumpah nama Allah, dia kata suami berbohong. Yang kelima dia sumpah laknat, maka automatik lah tercerai lah mereka berdua. Dah. Ni atas keputusan hakim ataupun tak putus pun memang gitu hukum dia lah. Sama ada untuk lelaki tolak tak tolak, kalau dia tak kata putus pun tok hakim kena kata automatik dia putus. Dia kena putus lagi lah. Setengah-setengah orang ni tak tahu dah. Setengah orang ni tak tahu benda tu automatik terputus nikah kahwin, tapi kena wayak lagi. Hakim kena istihar jika ini telah terputus dari ikatan kahwin antara suami isteri dan tidak boleh bersama selama-lamanya. Bukan habis iddah ke apa boleh bersama lagi, tak boleh lah. Selama-lamanya tak boleh kahwin dah, tu li'an. Ini sudah dah lah. Kita nak bincang lagi, ada lagi banyak lagi perkara yang boleh diputuskan oleh mahkamah ataupun pengadilan untuk memisahkan antara suami isteri tersebut ataupun menceraikan antara suami isteri tersebut. Antaranya penceraian kerana perselisihan di antara suami isteri, syiqaq ni. Bab nusyuskan dan penyelesaian kita akan bincang lepas ni. Yang seterusnya, yang kelimanya cacat. Cacat yang menghalangi hubungan intim, maka boleh pemerintah apabila dibawa mahkamah tu dia boleh putuskan. Yang keenamnya, tak beri nafkah isteri dia. Suami tak beri nafkah isteri, boleh hakim bawa mahkamah. Hakim boleh putuskan, boleh pisahkan antara suami isteri. Yang ketujuhnya, tak lelaki memberi mudarat pada isteri, sama ada timbuk ataupun dadah dan sebagainya, semua itu membahayakan isteri, boleh minta cerai, iaitu ataupun pemerintah, iaitu hakim tu memutuskannya lah, menceraikan antara suami isteri. Ataupun tak lelaki tahu apa mana dah. Tak lelaki tahu apa mana lebih 4 bulan mengikut ta'liq tu ada kan. Dan nikah kahwin ataupun bertahun tak tahu mana, dia boleh bawa ke mahkamah. Maka dia boleh pemerintah ataupun hakim boleh putuskan dengan ada bukti, maka putuskan
menceraikan antara suami dan isteri tersebut, walaupun suami tak ada situlah sebab dia tak tahu apa mana lah. Yang kesembilannya, kerana salah seorang murtad lah, atau seorang yang masuk Islam atau murtad lah. Jadi apabila murtad atau berbeza agama, ia boleh pisah lah. Pemerintah akan putuskan. Sama ada orang Islam, orang bukan Islam pun boleh pemerintah. Zaman dulu mana ada mahkamah dualisme dah. Ada mahkamah sivil, mahkamah syar'i, semuanya sama je dah. Dia kafir pun, tiba-tiba salah seorang daripada yang masuk Islam, sama ada isteri atau suami. Jadi pemerintah putuskan sama ada ikutlah masuk Islam ataupun murtad. Murtad pun sama juga. Putuskan perkara ni, mahkamah putuskan. Lepas tu, itulah 9 poin lah. Kita nak bincang satu-satu sekat mana dia lah. Perceraian kerana cacat menghalangi melakukan hubungan intim. Cacat ni terbahagi dua. Pertama, cara cacat seksual lah. Dia tak boleh buat hubungan intim lah. Yang kedua, cacat tak menghalangi hubungan intim. Tapi cacat tu bahaya dan penyakit yang mesti jauhi. Jadi dia penyakit bahaya. Contohnya penyakit kata ta'un ke, sopak ke apa hak jenis, boleh jangkit dan boleh membahayakan isteri ke atau suami dah. Jadi benda tu bahaya. Cacat sebegini ia boleh dipisahkan oleh mahkamah. Para ulama fiqh dari 4 mazhab berbeza pendapat dalam dengan mazhab Zahiriyah. Alasan kaum Zahiriyah mengenai fasakh pisah suami isteri ni kerana cacat, bahawa tidak ada satu dalil pun yang sahih baik dari Al-Quran, hadis, athar para sahabat, qiyas maupun logik. Ni pendapat mazhab Zahiri. Tapi ulama 4 mazhab lain dan mazhab besar yang lain kata boleh lah. Telah sependapat tentang bolehnya menceraikan suami isteri jika terdapat cacat antara mereka berdua. Tapi kerana ada dua hal lah. Tapi ulama berbeza kerana dua hal. Apakah hak cerai kerana cacat merupakan hak ditetapkan bagi suami isteri atau hanya untuk isteri saja? Adakah suami pun berhak? Tak perlu, ada kata tak ada lah, suami ni ada hak tolak apa nak. Cara mahkamah tak. Tapi isteri tu dia kuasanya untuk bela hak dia, biasanya isteri lah dah. Dia bawa mahkamah tu biasanya. Jadi ulama khilaf lah. Jumhur ulama mengatakan pendapat yang pertama, sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat dengan pendapat yang kedua. Maksudnya hak isteri sajalah. Mazhab lain kata hak suami pun kalau bahaya, suami tu gila kalau bini dia tu, tapi bahaya, menyakit bahaya ke sebagainya, dia berhak dah, berhak pemerintah pisahkannya. Menurut ulama mazhab Hanafi, suami dapat menghilangkan mudarat dari dirinya dengan cara talak. Itu mengikut mazhab Hanafi yang berbeza dengan hal isinya, dia tak ada kuasa talak. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Alasannya masing-masing dari suami isteri merasa dirugikan dengan aib ini. Adapun jika mengambil hak talak, maka hal ini dapat menyebabkan wajibnya penyerahan mahar secara penuh jika isteri sudah digauli, dan setengah mahar jika isteri belum digauli atau disetubuhi. Sedangkan perceraian yang disebabkan oleh cacat, maka suami dibebaskan dari setengah mahar itu jika isteri belum digauli. Dan jika isteri sudah digauli, maka isteri berhak memperoleh mahar yang telah disebutkan dalam akad menurut kesepakatan para ulama. Jadi dia kata ada beza lah. Kalau cerai, kalau dia cacat, artinya cacat, suami tak boleh gauli, maka dia boleh, tak payah bayar mahar tu, boleh keluarkan habiliti lah, tak payah tinggal separuh pula. Tapi kalau telah digauli walaupun cacat, dia kena tu lah, nak bayar lah. Tapi menurut ulama mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i, suami meminta mahar setelah isteri disetubuhi kepada walinya. Seperti ayah atau saudaranya, sebab adanya penipuan dengan menyembunyikan cacat pada diri isterinya. Itu dah cacat lain lah. Boleh disetubuhi tapi cacat lain lah. Lalu perempuan itu tidak memiliki hak tempat tinggal dan nafkah atas suaminya kalau ditipu oleh wali dia, keluarga perempuan itu tak. Al-Fiqh Islami adalah tu. Cacat kat lain pun, kata tak cacat, benda cacat dah. Kok bisu kau, mungkin cacat tu termasuk juga dah. Okey. Syarat-syarat penceraian kerana cacat menurut kalangan yang berpendapat demikian.
Para ulama fiqh mensyaratkan 2 syarat untuk berlakunya hak tuntutan cerai kerana cacat, iaitu sebagai berikut. Dari rujuk fiqh Islami wa adillah tu lah. Pertama, penuntut penceraian itu tidak mengetahui cacat tersebut pada saat akad nikah. Masa akad nikah ni, dia tak tahu kau dah. Semua ada tak tunjuk kau ataupun susu kau. Nah. Jika ia telah mengetahuinya sebelum akad nikah lalu akad nikah dilangsungkan, maka ia tidak berhak lagi menuntut perceraian kerana cacat tersebut. Tak boleh lah. Jika dia cerai juga kak, kalau suami tu cerai, dia itulah. Apa ia kena ikut keadaan hasal lah, kena bayar. Kalau sebelum setubuh separuh mahal. Kalau lepas setubuh bayar mahal belakang, cerai lagi dia. Bayar belakang lah. Begitu juga kalau hak tina tu lain. Hak cacat ni suami bukan lelaki dia. Begitulah. Dia tak boleh dah kalau buat lepas akad kahwin, kalau tahu sebelum akad nikah, sebelum akad nikah tu tahu dah, tiba biarkan lepas nikah baru nak geger. Tak boleh dah. Sebab sikapnya yang melakukan akad padahal telah mengetahui cacat yang ada, maka itu menunjukkan keredaannya dalam menerima cacat tersebut. Yang kedua, penuntut perceraian tidak rela dengan cacat tersebut setelah akad nikah. Akad nikah baru tahu dah. Jika penuntut perceraian tidak mengetahui cacat itu, kemudian ia baru tahu setelah berlangsungnya akad nikah tu, dan ia rela dengan cacat itu, maka gugurlah haknya untuk menuntut perceraian. Lepas nikah tahu dah bini bisu, kau bini cacat ke apa, ataupun tahu tak lelaki cacat ke apa. Dah. Dia tak tuntut, maka dia teruskan perkahwinan tidak cerai. Faedahnya, ulama mazhab Hanafi juga mensyaratkan kepada penuntut perceraian bahawasanya ia terbebas dari cacat sehingga ia berhak menuntut perceraian. Mazhab Hanafi kata bahawasanya ia terbebas dari cacat sehingga ia berhak menuntut perceraian. Jadi jangan sama-sama cacat dah. Kata kau mengaku kalau cacat sama-sama cacat, sama-sama bisu ke apa. Tak dia bagi mazhab Hanafi dia. Namun jumhur ulama menyisi mereka. Jumhur ulama tidak mensyaratkan hal ini kecuali pada sebahagian keadaan saja. Jumhur ulama bersepakat bahawa cacat lama yang ada sebelum akad, cacat yang ada bersamaan dengan akad nikah, dan cacat yang terjadi setelah akad adalah sama dalam hal menetapkan hak khiyar pilihan. Tak kira jadi baru jadi kau lepas tu nama dah kau. Sebelum nikah dekat-dekat nikah baru cacat kan. Ataupun lepas dia akad nikah baru cacat. Tengah-tengah akad nikah cacat. Ataupun lepas akad nikah cacat. Sebab pernikahan adalah akad yang didasar kepada kemanfaatan, sedangkan adanya cacat pada kemanfaatan itu menetapkan adanya hak khiyar, ada hak pilihan. Sebagaimana dalam sewa menyewa yang kata. Cacat yang membolehkan seorang untuk menuntut perceraian. Lihat Al-Bada'i Ad-Dasqi Mughni Muhtaj Al-Mughni Kasyaful Qina'. Kitab-kitab fiqhnya. Pertama, cacat khusus terdapat pada lelaki. Jadi lelaki ni nikah dia cacat ni bukan hati nanti dia bertengok tak lelaki lagi ni nak cacat. Jadi hati ni boleh royak ke wali dia ke apa cek kira dah tak nak bawa mahkamah ke apa dah. So cerai ke tak apalah kan. Okey, cacat khusus pada lelaki iaitu jab berkemaluan buntung ni. Iaitu terpotongnya penis atau 2 buah pelir lelaki dah. 2 butir buah dia tu tak ada dah. Nak tulis mengandung lah. Pasal itulah prosesnya dah. Untuk menghasilkan sperma ke apa. Tak ada situ dah. Jadi, orang ni dia tak ada lah nak nafsu syahwat ke apa lah. Menurut jumhur ulama, jika hanya penis yang buntung, maka hukumnya sama lah. Menurut ulama mazhab Maliki, hal yang sama juga berlaku jika hanya 2 pelir yang terpotong bukan kemaluan. Perempuan tidak dapat menikmati persetubuhan jika penis suaminya buntung, tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Oleh kerana itu, mereka menetapkan hak fasakh untuk isteri jika ia tidak mengetahui cacat itu sebelum akad nikah dengan suaminya. Tak tahu tak? Tak ada. Jadi, boleh bawa cacat kira nak pok-pok dia ke apa. Ia boleh putuskan perkahwinan lah. Yang keduanya, impotensi. Iaitu mati pucuk kita kata lah. Iaitu suami tidak mampu untuk menyetubuhi isterinya walaupun kemaluannya sempurna. Dinamakan unnah. Impotensi mati pucuk menurut jumhur ulama kerana penis lelaki terkulai ke kanan dan ke kiri serta tidak dapat masuk ke dalam vagina isterinya. Menurut ulama mazhab Maliki, unnah maksudnya adalah penis yang kecil sehingga tidak dapat digunakan untuk bersenggama. Macam-macam dah. Al-unnah
impotensi menurut jumhur ulama atau penis yang kecil menurut ulama mazhab Maliki ini menghalangi hak isteri untuk menikmati persetubuhan. Oleh kerana itu ditetapkan baginya hak untuk bercerai dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Para ulama fiqh mengatakan suami yang mati pucuk ni diberi tempoh selama 1 tahun untuk berubat. Ada setengah ulama kata setahun, ada setengah kata pakai boleh lalu. Jika dalam jangka waktu setahun ia sudah mampu bersetubuh, maka isteri tidak berhak untuk perceraian lagi. Kalau dia berubat, maksudnya apa-apa pun kena berubat dulu dah. C. Cacat lelaki ni dikebiri. Ni gerak buai jugalah. Menurut jumhur ulama maksudnya adalah terpotongnya dua belah batu pelai dia tak. Keduanya pecah atau keduanya kosong. Bukan penis ni. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki maksudnya adalah terpotongnya penis, bukan dua belah pelainya. Apa-apa pun salah satu dah. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, majoriti ulama mazhab Hambali dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat pengeberian terpotong tadi dah menghalangi perempuan menikmati persetubuhan. Oleh kerana itu mereka menetapkan untuk perempuan hak untuk bercerai. Mereka berhujah dengan riwayat yang bersumber dari Sulaiman bin Yasar bahawa Ibnu Sind menikahi seorang wanita sedangkan ia telah dikebirinya. Maka Umar bertanya padamu, apakah engkau telah memberitahukannya, yakni isterimu? Ia menjawab tidak. Umar berkata, khabarkanlah dan berilah pilihan padanya. Jadi hak khiyar. Isteri itu nak bersama lelaki itu atau tidak. Kalau dia ni tak boleh. Dinasihati oleh Syekh Al-Albani, lihat Irwa Al-Ghadin. Kecara khusus yang terdapat pada wanita. Ar-rataq, iaitu menyempitkan pada lubang kemaluannya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan persetubuhan. Ini cacat pada wanita lah. Mungkin itu terjadi sebab penyempitan pada tulang pinggul atau sebab banyaknya daging pada kemaluan dan sebagainya lah. Kira masalah lah. B. Al-Quran. Al-Qaran. Tadi Ar-Rataq. Al-Qaran. Iaitu pada sesuatu yang menonjol pada kemaluan yang menutupinya dan menghalangi persetubuhan. Kemungkinan itu kerana ada daging atau tulang tertentu lah. C. Al-Afal. Iaitu buih pada perempuan yang muncul saat bersenggama atau pembekakan daging terletak di antara dua saluran perempuan sehingga menyempitkan parasnya. Akibatnya penis tidak dapat masuk ke dalamnya. Ada juga yang berkata ini adalah qaran, penyakit perempuan. D. Al-Ifda. Al-Ifda iaitu bercampurnya saluran senggama dengan saluran buang air kecil atau dengan saluran buang air besar. Penyakit cacat berat yang berlaku ni. Tentang cacat ini, jumhur ulama berpendapat semua ini memberikan hak pada suami untuk menuntut cerai kerananya. Dengan sedikit perbezaan pendapat di kalangan mereka mengenai sebahagian cacat yang ada. Menurut mereka, cacat yang ada pada perempuan ini dapat menghilangkan hak suami untuk memperolehi kenikmatan. Pendapat ini juga dinukil dari Umar, Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas serta tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisih pendapat mereka. Itulah contoh-contoh cacat. Apakah ada hak menuntut cerai kerana isteri mengalami istihadah? Ini penyakit jenis darah tak berhenti dah. Para ulama fiqh tidak menyebutkan istihadah dalam kategori cacat yang membolehkan tuntutan cerai. Tak ada dalam kitab fiqh bicara gitulah. Namun Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam majmuk fatwanya menganggapnya sebagai cacat yang membolehkan tuntutan cerai dari pihak suami. Untuk main darah tak berhenti ni. Ada ujejek. Boleh mengikut Ibn Taymiyah. Sebab tidak mungkin baginya untuk bersenggama dengan isterinya dalam keadaan tersebut. Kerana jika melakukannya maka akan mendatangkan mudarat yang dikhawatirkannya atau penyakit yang dapat dideritainya. Takut lelaki ni jakit, kena penyakit, lelaki kena darah, kena cemar kotor ni tak. Keadaannya menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apapun yang menghalangi sempurnanya persetubuhan, maka boleh menjadi alasan untuk menuntut cerai. Ketiga, cacat yang dialami oleh lelaki-lelaki dan perempuan ni. Tadi lelaki saja, lepas tu perempuan saja ni, lelaki dan perempuan. Sama-sama boleh penyakit yang sama. A. Gila. Bini gila kau, lelaki gila kau, boleh tuntut cerai lah. B. Lepra al-juzam. Iaitu penyakit yang menyebabkan tersebarnya warna hitam di seluruh tubuh. Dia lalu merosak corak dan bentuk tubuh. Bahkan dapat berakhir dengan terputus dan rontoknya anggota tubuh disertai dengan pemburukan macam penyakit kusta bukan kusta dah. Jenis penyakit lebih kurang tu lah. Kulit kau habis lah. Jadi penyakit yang bahaya lah kita kira dah. Boleh berjangkit kau. Jadi huduh penampilannya. Jadi berhak untuk minta cerai dah. Si kusta al-baras.
Iaitu ada putih yang nampak pada permukaan tubuh lalu merosak ciri khas anggota tubuh. Lalu merosak corak dan bentuk tubuh. Bahkan dapat berakhir dengan terputus dan rontoknya anggota tubuh disertai dengan pemberokan. Dia boleh sampai matilah. Dia penyakit bahaya. Jumhur ulama telah bersepakat bahawasanya penyakit-penyakit ini termasuk cacat yang bolehkan bagi suami isteri untuk menuntut cerai. Bahkan sebagai ulama telah menukil adanya ijma' sahabat tentang ditetapkannya khiyar fasakh, pilihan untuk bercerai kerana penyakit-penyakit tersebut. Rujuk Al-Majmu' Al-Mughni. Gitulah. Jadi penyakit lain ni mungkinlah kita kiyah dengan penyakit HIV dah. Orang tak tahu tak jumpa penyakit dah. tak jumpa ubat dah. Aku Abu Malik katakan pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya perempuan mana pun yang seorang lelaki tertipu kerana dia, baik perempuan itu mengalami gila, lepra maupun kusta, maka perempuan itu berhak memperolehi maharnya atas apa yang telah dilakukan oleh laki-laki itu padanya. Jadi kalau lelaki tipu, dia berhak terima mas kahwin. Dan mahar lelaki merupakan tanggungan wali dari perempuan yang telah menipunya. Kalau tipu jatuh, kita bagi balik gitulah dah. Perawi ini siqah diriwayatkan oleh Malik, Abdul Razzaq, Al-Bahaqi riwayat ini sahih jika sahih penyiapkan Ibn Musayyib dan Umar. Hal senada disebutkan dalam sabda Nabi SAW, firra minal majdhub firaraka minal asadi. Larilah dari penderitaan penyakit kusta kau ada ta'un ni. Lepra. Sebagaimana engkau lari dari singa, ta'un kali tak. Sahih hadis riwayat Bukhari. Jadi lagi singa ni tak. Ada saintis kaji tak. Bentuk virus tu tak. Bentuk komen tu serupa dengan singa. Nampak kembar apa singa. Allah alam lah. Ini mengikut setengah-setengah lama dah syarah. Hadis ini berisi penetapan tentang bahaya ta'un dan penyakit sejenisnya. Ini termasuk perkara yang menghalanginya diperolehinya hak bersenang-senang, iaitu bersenggama. Wallahu a'lam. Di penyakit-penyakit yang berjangkit yang berbahaya ni semuanya, itu contohlah hak biasa berlaku zaman dulu. Zaman dah ni kalau tahu lebih banyak penyakit yang berbahaya, semua penyakit berbahaya itu menjadi hak untuk dipisahkan antara suami dan isteri tu. Faedah, cacat yang disebutkan tadi bukanlah sebagai batasan tapi hanya sekadar contoh. Maka semua cacat yang setara dengannya atau melebihinya dapat dikategorikan ke dalam cacat tersebut. Termasuk pula dalam kategori ini apa yang biasa disebut penyakit AIDS dan sejenisnya. Kita mohon dari Allah Ta'ala keselamatan dari bala bencana. Zaman dulu tak ada lah cek AIDS ni. Lah ni ada cek AIDS sebabnya bahaya penyakit tu. tak siap. Jadi, lah ni pihak. Nikah pun kena cek tak AIDS tidak lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah memilih pendapat bahasanya perempuan boleh dikembalikan ke keluarganya dengan segala cacat yang membuatnya tidak sempurna dalam hal senggama. Ibn Qayyim berkata menurut qiyas, segala cacat yang menyebabkan suami isteri menghindari pasangannya dan kerana cacat itu tidak tercapai tujuan pernikahan iaitu cinta dan kasih sayang, mengharuskan adanya khiyar, hak pilihnya. Sedangkan ini lebih utama daripada jual beli. Ini lebih besar lah. Jual beli ni bagian pakas mata nak. Bagian ni nak hidup, seumur hidup. Dia kena beri pilihan lah. Sebagaimana halnya syarat-syarat yang disyaratkan dalam pernikahan lebih patut untuk dipenuhi daripada syarat-syarat untuk jual beli. Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak mewajibkan orang yang terpedaya atau orang tertipu sama sekali terhadap apa yang dia alami. Apa-apa pun Islam ni, dia tak bui kita ni asyik tertipu dah. Tak ada kita kata tipu boleh pahala. Boleh tentu lagi tipu boleh pahala. Kalau kita betul dia so, tak bodoh doa tak apalah. Tapi kita pisah nak cari nyakit dah. Bukan boleh pahala terus dah. Tipu pun dah. Selagi boleh ikhtiar, nak ikhtiar dulu dah. Siapa yang menghayati tujuan-tujuan syariat, sumber-sumbernya, keadilan dan kebijaksanaannya, serta berbagai-bagai maslahat yang dicakupnya, maka tidak samarlah baginya tentang kekuatan pendapat ini dan kedekatannya dengan kaedah-kaedah syariat. Zadul Ma'ad. Dan kaedah syariat itu untuk menjaga kemaslahatan. Tak kira untuk lelaki atau isteri, yang pentingnya semua tu dapat manfaat yang betul. Kalau tak dapat, dia boleh hak khiyar, pilihan untuk cerai dah. Bentuk perceraian yang terjadi kerana adanya cacat. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat perceraian diakibatkan kerana adanya cacat adalah talak bain. Ada bahas pula. Adakah talak raj'i, talak bain. Tapi Hanafi Maliki kata talak bain. Maksudnya talak tu talak yang kata tidak ada iddah ke apa lah tak. Sementara ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahasanya tak perceraian itu adalah fasakh. Kita ada iddah ni, tak ada rujuk dia. Tak ada rujuk. Maksudnya pembatalan akad nikahnya bukanlah talak.
akad nikah tadi talak ba'in tu ya tak boleh rujuk lah dah. Kalau fasakh ni dia bukan talak. Maksudnya tak kira ni masih tak ada. Kita kata tak ada iddah ni nak kata satu istibrak saja dah. Lihat al-mawsu'ah al-fiqhiyah. Inilah yang lebih mendekati kebenaran. Jadi kata fasakh betul dah. Jadi dipisahkan suami isteri tu bukan panggil talak ba'in tapi fasakh. Jadi dia tidak ada iddah yang sama dengan iddah orang cerai lah. Perceraian kerana suami tidak memberi nafkah pada isteri. Ni tak laki hak tak beri nafkah ni. Para ulama telah bersepakat tentang kewajipan suami memberi nafkah pada isterinya kerana adanya akad nikah yang sah. Selama tidak ada faktor yang menghalanginya untuk melaksanakan kewajipannya itu. Jika suami tidak memenuhi kewajipan ini tanpa adanya faktor penghalang dari isteri, maka apakah isteri boleh menuntut cerai sebab itu? Jawab, hal ini tidak lepas dari dua kemungkinan sebagai berikut. Pertama, suami memiliki harta yang terlihat jelas dan memungkinkan bagi isteri untuk mengambil nafkah darinya. Jadi suami ni harta yang jelas nampak. Yang memungkinkan isteri untuk mengambil nafkah darinya. Baik dengan sepengetahuan suami maupun tanpa sepengetahuan suami, tanpa pengetahuan suami. Jadi harta tu isteri boleh ambil. Tok lelaki tahu ke tak tahu boleh curilah dah untuk makan dah dia dah, untuk cukup makan dah. Bukan untuk mewah dah. Telah dipaparkan pada bahasan tentang hak suami isteri bahawa isteri boleh mengambil apa yang dapat mencakupi keperluannya dan anaknya dengan cara yang baik. Walaupun tanpa sepengetahuan suaminya, dah ada hadis tentang hal itu. Memang ada hadis mengatakan boleh ambil harta suami, curi duit dia kalau sekadar nak makan minum lah dah. Bukan nak mewah, nak jangok beli shopping kuat-kuat, bukan dah. Baik dilakukan olehnya sendiri maupun oleh keputusan hakim. Sama ada dia ambil sendiri ataupun hakim kata kena bui dah. Ketika itulah isteri tidak berhak menuntut cerai. Selagi tak lelaki beri nafkah lagi, tak boleh tuntut cerai lah. Sebab ia dapat memperoleh haknya tanpa perceraian lagi dia. Jadi isteri tidak berhak untuk menuntut cerai lagi. Kerana boleh lagi dah. Sama ada curi ke, ambil piti tak lelaki dia tanpa izin ke, ataupun mahkamah suruh bui juga. Dia tak lelaki dia bui lah kerana kena paksa ke, tidak masuk jara ke. Masuk ni boleh lagi. Selagi boleh maka tak boleh berhak, tak berhak untuk tuntut cerai. Yang kedua, suami yang tidak memberi nafkah tidak memiliki harta yang terlihat jelas. Ada piti sikit abu lah lelaki. Baik kerana sulitnya ekonomi atau tidak diketahui keadaannya maupun sebab suami menyembunyikan hartanya ataupun lainnya. Jadi tak tahu apa. Jadi duit tak ada dia kata dia. Dia susuk kau tak tahu tapi beri nafkah lah. Tentang bolehnya isteri mengajukan ugutan cerai pada hakim kerana keadaan tersebut ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama yang mungkin dapat dirangkumkan dalam 3 pendapat. Penjelasannya sebagai berikut. Ni pun ada pecah lagi dah. Dia pecah lagi kepada berapa perkara lah. Iaitu pertama, boleh bentuk cerai sebab tidak diberi nafkah. Ini adalah mazhab jumhur ulama yang diantaranya ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Boleh tutup cerai lalu. Kalau tak beri nafkah, boleh lah. Tidak perlu perinci sangat-sangat lah. Susuk stamana ke apa dah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Umar, Ali dan Abu Hurairah. Ini juga pendapat yang dinyatakan oleh Ibn Musayyib, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Ar-Rabi'ah, Ishaq, Abu Daud dan Abu Thawr. Dan dalil mereka antara lain, wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 231. Sikap menahan isteri dalam ikatan pernikahan tanpa memberinya nafkah adalah menimpakan kemudaratan bagi isterinya. Jadi kita kena itulah boleh tutup cerai lah untuk jaga kemaslahatan isteri. Firman Allah Ta'ala, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 229. Mempertahankan isteri dalam pernikahan tanpa memberikan nafkah kepadanya bukan termasuk mempertahankan dengan cara yang baik. Maka semestinya suami memilih untuk menceraikan isterinya. Jadi kena paksa cerai lah kalau dia pegang isteri tak cerai bini tapi binafkah tak. Nak makan ke apa bini nak. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah ta'ahu ia berkata Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqati ma taraka ghinan wal jadul ulya khairun minal jadul sufla wa abda biman ta'ul. Sebab baik sedekah adalah apa yang tetap memberi kecukupan pada orang bersedekah.
Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dengan memberi nafkah orang-orang yang berada dalam tanggunganmu. Jadi, isteri berhak mengatakan engkau harus memberikan makan atau mentolakku. Jadi isteri ni boleh bugu. Bukan kata tidak. Isteri tidak berterima kasih lah. Isteri ni apa derhaka lah. Dia nak makan benda wajib dah. Benda tak makan mati ko kekek gitu. Kata mati pun tak. Jadi dia berhak minta ni, memberi ku makan atau ku mencerah aku dah. Hamba saya berhak mengatakan, berilah aku makan dan pekerjaan aku dah, pekerjakan aku. Anak suruh kerja, kena beri makan dah. Anak berhak mengatakan, berilah aku makan kepada siapa engkau akan meninggalkan aku. Jadi kamu tak usah beri makan, beri ke siapa-siapa suruh jaga aku dah. Orang-orang bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah engkau mendengar itu dari Rasulullah SAW? Yang menjawab, tidak, ini dari pemahaman Abu Hurairah. Tapi ini bukan hadis Nabi, tapi pemahaman sahabat Nabi. Sahih Al-Jirat Bukhari, Ahmad Al-Darqutni, Al-Bahaqi, Ibn Hibban. Ini kata ada istidraj ni. Ya, ni Abu Hurairah pun ia ada istilahnya masuk dia. Ada masuk kata-kata Abu Hurairah dalam hadis Nabi ni. Mula tu hadis Nabi yang yuhura tu kata tercapu dah. Jadi kadang-kadang pening jugalah. Ulama kena cek molek. Jawapan dari kalangan yang tidak sependapat dengan ini adalah bahawa pernyataan isteri berhak mengatakan engkau harus memberiku makan atau mentolakku dah. Bukanlah hadis marfu'. Tapi berasal dari perkataan Abu Hurairah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis ini juga. Inilah yang kuat di antara jalur periwayatan hadis ini. Ya. Apa-apa pun, kata tu ada sokongnya lah. Kata-kata Abu Hurairah pun ada sokongnya kaedah-kaedah syariah. Yang keempatnya, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Ini hadis. Dan inilah kaedah syariah. Ada tak? Qawaid fiqhiyah dah. Nah, jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Jadi, isteri ini tidak boleh dibahayakan dan suami tak boleh membahayakan isteri atau isteri tak boleh membahayakan suami. Semua itu tak boleh bahaya lah. Kalau bahaya salah satu pihak menganiaya sampai membahayakan satu sama lain atau salah satu pihak dianiaya, maka berhak untuk minta cerai dah. Yang kelima diriwayatkan dari Abu Az-Zinad. Ia berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib tentang lelaki yang tidak dapat memberikan nafkah pada isterinya. Apakah keduanya harus diceraikan? Sa'id menjawab, ya. Jadi Sa'id bin Musayyib ni tabi'in besar di Madinah ni. Dia menantu kepada Abu Hurairah. Bertanya dia, kalau ada orang tak boleh beri nafkah ke isteri, bagaimana? Boleh cerai tak? Dia kata, ya lah. Aku Abu Zinad bertanya lagi, apakah itu sunnah? Sa'id menjawab, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi molek cerai kerana nyanyi ke isteri. Sanadnya sahih diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur Abdul Razak. Imam Syafi'i berkata secara zahir yang dimaksudkan dengan ucapannya sunnah adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi benda tu secara zahirnya maksudnya benda dia kata ni walaupun tidak betul-betul lafaz daripada hadis Nabi, tapi makna dia itu yang dipersetujui oleh Nabi SAW sendirilah. Dia kata sunnah ni. Yang keenam, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan Umar mengirim surat kepada para komandan pasukan yang isinya, panggilkanlah si fulan dan si fulan, iaitu orang yang telah meninggalkan Madinah dan tidak ada di sana, agar mereka kembali kepada isteri-isteri mereka atau mengirimkan nafkah untuk mereka, atau menjatuhkan talak dan mengirimkan nafkah untuk waktu yang telah berlalu. Sanadnya sahih hadis Abdul Razak Al-Bahaqi. Jadi orang tentera ni disempadai ke apa tinggal lama bini ni. So tentukan atas nakal lah, kena atas pitih ke atas gapo ke. Kalau tidak kak, suruh cerai lah tak. Kena beri juga nafkah hak benda-benda lepas ni. Dah. Tapi berinya tanggungjawab dan dia kena jaga dah. Jadi pergi lepas tu Umar kata kena 4 bulan dah maksimum kena atas balik dah. So jaga sempadan atau tentera yang bertugas. Yang ketujuh, fasakh, pengguguran ikatan pernikahan. Dapat ditetapkan kerana tidak mampu melakukan hubungan suami isteri. Padahal mudaratnya lebih kecil daripada mudarat yang timbulkan kerana tidak diberi nafkah. Ni pun boleh dah. Fasakh ni kerana hubungan suami isteri terhalal. Bolehlah minta cerai dah. Bolehlah dipisahkan. Tambah lagi makan minum ni tak makan, tak minum bahaya tak. Sebab ketidakmampuan untuk berhubungan suami isteri hanya berbentuk hilangnya nikmat dan syahwat, namun tubuh masih tetap utuh tanpa hal itu. Boleh makan minum lagi. Oleh kerana itu ditetapkannya fasakh. Kerana ketidakmampuan memberi nafkah di mana tubuh tidak dapat berdiri tegak kecuali dengan nafkah lebih tentu dan lebih utama. Kalau
Kalau setubuh tak boleh pun boleh minta cerai. Tambahlah tak boleh makan minum. Boleh mati ke diri lah kita kata tak. Boleh minta cerai dah. Yang ke-8, nafkah adalah kompensasi dari hubungan intim. Berdasarkan bukti bahawasanya isteri yang durhaka nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah menurut jumhur ulama. Jadi ganti kepada hubungan intim nafkahnya. Maksudnya kadang orang tu boleh sabar kerana dia ada makan minum. Jadi kalau orang nusyuz, isteri nusyuz durhaka, dia tak boleh, dia dihalang beri nafkah dia. Jika nafkah tidak dipenuhi, maka gugurlah hak berhubungan intim. Jadi kalau lelaki tak boleh pitih ke apa nak makin minta dia. Apabila nak bersama isterinya, boleh isteri tak mahu bersama dah. Dan isteri berhak untuk khiyar membuat pilihan dah. Sampai tahap tu lah. Yang ke-9, dikiaskan dengan hamba sahaya dan hewan peliharaan. Sebab siapa yang kesulitan menafkahi isterinya, maka ia dipaksa untuk menjual hamba sahaya atau hewan peliharaannya menurut kesepakatan ulama'. Apalagi berkaitan dengan isteri. Kalau dia tak saya cegah, nak jual bagai-bagai dia, kena beri ke isteri lah untuk makan minum isteri dia. Yang kedua, tidak boleh menuntut cerai kerana tidak ada nafkah dari suami. Ini adalah pendapat ulama' mazhab Hanafi dan Syafi'i. Jadi dia kata tak boleh minta cerai pula. Tadi boleh minta cerai ni. Ini pendapat mazhab Hanbali dan Syafi'i. Rujuk Fathul Qadir Al-Mabsut Subhanallah Salam. Pendapat seperti ini juga disampaikan oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Namun ia membolehkan tuntutan cerai dalam keadaan jika suami mengelabui isterinya bahawa ia punya harta, lalu ia menikahinya sebab alasan itu. Setelah itu terbukti bahawa sang suami adalah orang yang tidak berpunya, tak ada harta pun, atau memang punya harta tapi tidak memberikan nafkah juga. Sementara sang isteri tidak dapat mengambil sendiri atau mengambil hakim atau melalui hakim dari hartanya yang dapat mencukupi keperluannya. Ada perbahasa di tinagana. Okey. Hujah mereka sebagai berikut. Firman Allah Ta'ala, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Surah At-Talaq, surah ke-5 ayat 7. Para ulama tersebut mengatakan jika Allah Ta'ala tidak membebani sesuami dengan kewajipan nafkah dalam keadaan ini, berarti ia meninggalkan apa yang memang tidak diwajibkan atasnya. Dan ia tidak berdosa dengan meninggalkannya, maka keadaan ini tidak menjadi sebab perceraian antara dirinya dengan isterinya. Yang ulama kata, berhujah kata, semata tidak beri nafkah ni tidak boleh lagi cerai dah. Dipisahkan. Pernyataan mereka dapat disanggah. Tapi Syekh Nilawai lah, tak betul ni dah. Bahawa ayat ini menunjukkan gugurnya kewajipan dari suami yang mengalami kesulitan. Kata lelaki tak mampu sungguh. Jadi sama-sama sesuatu bukan ia terpaksa dah. Bukan ia malah kerja tapi dia memang susah cari kerja, PKP ke apa ni dah. Jadi dia berlapar dengan isteri tak boleh minta cerai sebab dia usaha dah. Demikianlah pendapat dikemukakan oleh mazhab pertama ni. Firman Allah Ta'ala, wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktunya sampai dia memperolehi kelepangan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 260. Para ulama tersebut mengatakan nafkah isteri itu adalah piutang dalam jaminan. Jika suami kesulitan untuk membayarnya, maka isteri diperintahkan untuk menangguhkannya berdasarkan ini. Jadi kalau suami sesok setahu mana, sesok sangat, jadi dia boleh tangguh beri nafkah dah. Tapi nafkah gitulah, kau tak boleh makan bekerja. Tengok keadaan. Tapi setakat tu, kalau susah sikit tu, kalau boleh buat, sabarlah bersama suami isteri dah. Hujah ketiga. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah bahawa ia mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ia mendapati orang-orang tengah duduk di depan pintu dan tidak seorang pun yang diizinkan masuk. Abu Bakar pun diizinkan masuk, maka ia pun masuk. Lalu Umar radhiyallahu anhu datang untuk minta izin, maka ia pun diizinkan masuk. Ternyata ia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk di tengah-tengah para isterinya dalam keadaan sedih dan diam. Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku akan berkata sesuatu yang akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika bintu Kharijah, iaitu isteri Umar, meminta nafkah padaku, lalu aku menghampirinya dan memukul tengkuknya? Rasulullah SAW pun tertawa. Saya berkata, mereka berada di sekitarku, sebagaimana yang engkau lihat, sedang meminta nafkah kepadaku. Maka Abu Bakar berdiri menghampiri Aisyah dan memukul tengkuknya.
Dan Umar pun berdiri menghampiri Hafsah dan memukul tengkuknya. Keduanya mengatakan, apakah kalian berdua minta kepada Rasulullah SAW apa yang tidak beliau milikinya? Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak akan meminta kepada Rasulullah sesuatu pun yang tidak beliau miliki. Kemudian Rasulullah SAW mengasingkan diri dari isteri-isteri beliau selama 1 bulan. Hak inilah yang panggil ilak. Sebelum ni kita baca ilak. Sahih hadis riwayat Muslim. Para ulama tersebut berpendapat Abu Bakar dan Umar memukul anak perempuannya di hadapan Nabi SAW jika keduanya meminta nafkah yang tidak beliau miliki. Jika fasakh menjadi hak keduanya dan keduanya menuntut haknya, tentulah Nabi SAW tidak akan membiarkan Abu Bakar dan Umar melakukan tindakan tersebut. Jadi tak boleh kalau dia bini ni hak dia ni minta nafkah dia. Itu juga dalam keadaan tersebut tentu Nabi SAW menjelaskan bahawasanya keduanya berhak menuntut walaupun suami dalam keadaan kesulitan. Sehingga tuntutan itu dapat dikukuhkan dengan fasakh. Jadi Nabi ni susah juga. Nabi ni bukan tak boleh pitihnya beri. Dia sedekah orang, tolong orang, ada duit tu duit KJL, bukan duit dia. Kira ni beri kat orang sama ada. Dia ni sikit-sikit je dah. Jadi boleh makan minum dah anak bini dia, tapi kat payuh lah dah. Tidak mewah makan bobo cukup. Kakak dia lapar gitu lah. Nabi ni susah. Jadi isteri dia minta lebih nak. Tambah kerajaan dekat semakin membesar tu ada pitih, tapi Nabi ada pitih bukan untuk dia, untuk sedekah, untuk tolong susah lain. Jadi anak bini jadi susah dah. Jadi bukan susah doa, boleh makan sikit-sikit lah, lapar juga lah dah. Jadi sebab itu lah minta nafkah lebih, nak boleh jangok sikit ke gapo Nabi ni lah, isteri-isteri Nabi dah. Jadi perbincangan sini walaupun isteri tu minta nafkah lebih pun, tapi tidaklah jadi tak jadilah fasakh ni lah. Pernyataan mereka dapat disanggah bahawa pukulan Abu Bakar dan Umar sebagai bukti yang menunjukkan bahawasanya tidak ada kewajipan atas Nabi SAW akan nafkah tersebut. Dalam riwayat tersebut tidak disebutkan bahawasanya para isteri beliau meminta talak atau fasakh. Tak ada lah bini minta cerai dah. Sebagaimana diketahui bahawasanya mereka tidak ingin bercerai dengan Rasulullah SAW. Sebab Allah Ta'ala telah memberikan mereka pilihan, ternyata mereka memilih Rasulullah SAW dan kehidupan akhirat lagi berbanding dunia dah. Jadi tidak ada dalil dalam kisah ini tentang hal tersebut. Sebagaimana diketahui juga bahawasanya Nabi SAW tidak melalaikan nafkah untuk para isterinya. Walaupun Nabi ni bukan tak beri nafkah, beri nafkah tapi berapa cukup lah tak. Tengah kita kata dah. Dia walaupun dia ketua negara, tak mewah sikit abuk. Dia tengah. Apa aku ni bini dia tengah lah. Walaupun menteri kata bini, kalau kita kat bini raja dah tak. Bini raja tengok tengah ni bukan dia tak. Nabi ni Nabi. Dia berasa banyak hak orang lain mesti tunaikan, tolong susah lebih penting daripada keluarganya, menyebabkan keluarga nampak susah lah. Ada kemungkinan mereka minta lebih dari yang sewajarnya. Dengan demikian kisah ini keluar dari masalah yang tengah kita bicarakan sekarang. Jadi masalah isteri Nabi ni jadi ilak Nabi boykot isteri Nabi siapa sebulan tu 29 hari tu. Kerana bini Nabi ni bukan minta nafkah hak kurang, hak bermakan tu makan tu boleh. Cuma minta lebih, mungkin kakak mah gapo hak lebih tu menyebabkan Nabi marah lah, dan Nabi boykot bini dia minta lebih. Sedangkan dia ni Nabi dah. Dia ni bukan raja nak mewah dah. Nabi ni dia berasa tanggungjawab umat lebih besar dah. Dia tak boleh hidup mewah. Jadi bukan bicara bab nafkah ni. Hak bicara nafkah tak boleh makan minum pun tak boleh ni. Bini kena cari sendiri, nak kerja sendiri, cari pitih. Ni baru kita bicara ni. Yang keempat, di tengah sahabat sudah pasti ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun Nabi SAW tidak memberitahukan seorang pun di antara mereka bahawasanya sang isteri berhak menuntut fasakh. Dan kenyataannya tidak ada seorang pun yang menjatuhkan fasakh. Zaman sahabat lagi susah cari pitih ni, bukan zaman kita dah. Zaman PKP ke apa susah ni tak. Jadi sikit lagi dah. Jadi zaman Nabi tu susah dah. Jadi kita minta fasakh. Okey, pernyataan mereka dapat dibantah bahawa tidak diketahui adanya seorang isteri yang meminta fasakh atau talak sebab kesulitan suami dalam memberikan nafkah. Lalu Nabi SAW melarang hal itu sehingga dapat dijadikan sebagai alasan. Kenyataannya para perempuan dari kalangan sahabat seperti kaum lelaki mereka yang mereka bersabar menghadapi kesulitan dan kesempitan hidup bersama-sama sebagaimana dikatakan balik. Sesungguhnya isteri-isteri para sahabat menginginkan kehidupan akhirat dan mereka tidak mempermasalahkan kesulitan ekonomi suami mereka. Cerita lah ni bukan tak sebab kerja buat ni nak. Zaman dulu, zaman sahabat tu memang hidup susah.
Dia hidup susah nak. Nafkah ni sekat-sekat mana boleh lah. Bukan tak sibuk nafkah. Kita berucap ni, untuk lelaki malah buat kerja buat kau, tak sibuk usaha kau. Dah, ada kesempatan cari rezeki bersama, cari PT tak sibuk usaha ni. Jadi benda ni bolehlah siapa kau nyanyi ke isteri, boleh minta cerai dah. Yang kelima, jika isteri sakit dan sakitnya lama sehingga suami tidak dapat menggaulinya, maka nafkah tetap wajib diberikan dan tidak perlu melakukan fasakh. Ini hujah kelima ya. Demikian pula suami, ini menunjukkan bahawasanya memberi nafkah bukan sebagai imbalan dari hubungan intim, sebagaimana pendapat mazhab yang pertama dah. Itu hujah pendapat kedua. Ketiga, tidak boleh menuntut cerai kerana tidak diberi nafkah, tapi isteri yang berkelepangan wajib memberi nafkah pada suaminya yang kesulitan. Ini kata terbalik pula. Tok laki sesak ni, bini beri nafkah pada suami lah. Jika ekonomi suami terhadap sudah lapan, kalau tok laki tu tiba-tiba beres dah. Stabil ekonominya, bisnes dia jadi ke apa dah, kerja dia jadi. Maka isteri tidak boleh menuntut sedikit pun kepadanya apa yang sahaja yang pernah diberikannya sebelum ini. Ni kalau bini kaya, tok laki sesak, boleh jadi terbalik kata dia. Inilah pendapat mazhab Ibn Hazm yang berhujah dengan firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warisi mislu dhalik. Dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderitai kerana anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita kerana anaknya. Ahli waris pun berkewajipan seperti itu pula. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 233. Menurut Ibn Hazm, isteri adalah ahli waris, maka ia juga berkewajipan memberi nafkah, bukan tak lelaki beri nafkah pada keluarga. Mengikut jumhur ulama ni, tak lelaki je tanggungjawab. Bini kaya setara mana pun, jom makan minum ni, tanggungjawab bapak dah. Tapi Ibn Hazm tak kira. Dia kata siapa kaya kena beri ni. Kalau bini kaya, tak lelaki sesak, bini dah kena tanggung lah. Itu mengikut Ibn Hazm Az-Zahiri. Berdasarkan ayat Quran, penyataannya dapat dibantah bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan pada pewaris ayah atau pewaris anak untuk memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Jadi dalam Quran sebut, tok lelaki kena beri kepada anak bini lah. Seperti terhadap orang yang diwarisi. Namun bahagian manakah dalam ayat tadi yang menyebutkan kewajipan beri nafkah kepada selain isteri? Sehingga keumumannya dapat dijadikan dalil untuk menguatkan pendapatnya. Zadul Ma'ad dikritik pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri ni. Ibn Qayyim kritik pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri. Jadi pendapat yang paling kuat dari apa yang telah dipaparkan tadi adalah pendapat yang menyatakan bolehnya menuntut cerai kerana isteri tidak diberi nafkah berdasarkan dalil yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama. Apalagi pendapat itu telah dinyatakan dan diamalkan oleh para sahabat lagi. Hujah lainnya adalah bahawa ini dapat menghilangkan kemudaratan dari isterinya, terutama jika suami menolak untuk menceraikannya. Tok lelaki tak secerah dengan kesedaran sendiri dan kesepakatan bersama isterinya. Namun demikian yang lebih utama dan lebih baik adalah isteri bersabar atas kesulitan suaminya. Kalau betulnya tak mampu suaminya, usaha dah. Sabarlah maliknya dah. Susah sama susah dah. Tetap mendampinginya dan memotivasinya supaya sesuai kemampuannya untuk mengatasi masalah tersebut bersama-sama. Adapun dalil kelompok yang melarangnya itu tidak cukup untuk menandingi dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama wallahu alam. Tapi kalau tak lelaki tu memang tak lelaki je, isak dadah ke apa. Dah. Sebenarnya pihak berwajib qadi ni boleh jatuh hukum untuk fasahkan isteri dan suami isteri dah. Apabila memang isteri tu tak caw ke anak bini, terutama sekali hak tinggal terus lah. Kalau duduk sekali tahan lagi tak bina apa pun tak. Tu pun kalau duduk saja tu boleh juga dah. Tak tuan. Duduk tu rumah tu bini pergi cari pitih. Tak lelaki duduk saja tu. Dah bini cari rumah lagi duk, caw ke anak lagi. Lelaki duduk saja tu buat kerja buat ni boleh. Siapa tahap minta cerai. Tapi kalau usaha dah, tiba sama-sama susah dah. Nego tak mana tak usah minta cerai. Kata tak. Sama-sama usaha dah tiba-tiba ni. Sama-sama tererti nego nak kan tak. Sama-sama lemah. Jadi tiba-tiba boleh tu sikit benar tak. Makan percukan tak boleh duit dah. Itulah kelemahan masing-masing. Boleh tanggung bersama-sama khususnya. Setakat itulah perbincangan kita tentang perkara-perkara yang boleh minta cerai di bawah keputusan pengadilan ataupun keputusan mahkamah. Allah a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.